Assalamualaikum dan salam makmur Johor, bersua kembali dalam Sarjana Talk 2022 bersama dengan saya Zarin untuk moderator pada hari ini. Apa pun sekalung tahniah sekali lagi diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Wan Hafiz bin Ghazi, Menteri Besar Johor, di atas cetusan idea ini untuk melaksanakan program Sarjana Talk 2022 yang mana juga untuk mengajak golongan belia dan mereka yang berada di luar sana untuk menceburi dalam bidang keusahawanan, pendidikan, modal insan, wanita dan juga kesukarelawanan dan juga tahniah diucapkan kepada pihak IDO ataupun Institut Dato' An, iaitu kepada pengarah IDO yang berbahagia Tuan Haji Farizal bin Ismail dan juga seluruh kru produksi daripada IDO di atas program Sarjana Talk 2022 pada kali ini. Baiklah, kita dah pun ada panel undangan yang sangat hebat pada hari ini. Terima kasih di atas kehadiran Puan Rozaliana binti Misrul yang mana merangkap Ketua Bahagian Dasar dan Penyelidikan daripada Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Takzim ataupun nama yang sering kali kita dengar iaitu YPKDT. Selamat datang Puan. Terima kasih. Khabar baik? Alhamdulillah. Bangsa Johor sihat sentiasa insya-Allah. Mudah-mudahan. Okey, kalau kita lihat peranan YPKDT sekarang ini memang menjadi apa kata orang, banyaklah peranan-peranan yang dilaksanakan oleh YPKDT. Antaranya dapat menangani masalah sosial dan juga memperkukuhkan siasat individu dan di samping untuk keluarga masyarakat melalui program-program yang sistematik dilaksanakan oleh YPKDT. Mungkin Puan Stini boleh tambah sikit lagi lah antara fungsi dan juga peranan daripada YPKDT. Silakan Puan. Terima kasih Puan. Saya rasa Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Takzim ni memang tak asing lagi lah di negeri Johor. Kita merupakan badan bukan kerajaan yang ditubuhkan pada tahun 1997 dan kita kekal hingga ke hari ini, dan pada tahun ini adalah tahun ke-25 kita akan menyambut Jubli Perak Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Takzim, insya-Allah. Sebagaimana sudah maklum, Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Takzim kita memang mempunyai 3 fokus utama. Yang pertama adalah untuk mengukuhkan institusi keluarga, membawa wanita dalam arus pembangunan dan juga untuk menangani masalah sosial. Itu adalah 3 fokus utama yang kita memang tekankanlah bagi program ataupun projek-projek yang kita jalankan di YPKDT. Baik, itu dia sikit peranan ataupun fungsi daripada pihak YPKDT. Untuk tahun 2022 kan, apakah bentuk bantuan yang disediakan oleh pihak YPKDT untuk dipohon bagi mereka yang berada di luar sana? Okey, terima kasih. Untuk bantuan ataupun program projek yang kita laksanakan sepanjang tahun 2022, sebenarnya kita di YPK ada mempunyai 13 inisiatif utama. Namun dari segi bantuan terus kepada golongan sasar kita, kita mempunyai 10 inisiatif utamalah. Dan izinkan saya terangkan sikit berkaitan dengan 10 inisiatif kita, iaitu yang pertama adalah program WINGS, iaitu Women's Income Generating Skills Project, yang mana program ini merupakan program core business YPKDT lah. Maksudnya memang setiap tahun kita menganjurkan program ini sebab kita sedar, maksudnya golongan sasar kita memang akan cari kita berkaitan dengan program WINGS, di mana program WINGS ni adalah program khusus kemahiran asas menjana pendapatan, iaitu di mana golongan sasar kita adalah kepada ibu tunggal, wanita berpendapatan rendah, golongan B40, belia-belia akan bersama-sama dengan kita lah. Dan peruntukan bagi program ini adalah sebanyak 130,000, di mana program ini juga kita menjalankan kerjasama dengan Kolej Kemahiran Johor, Kemas, Kolej Komuniti dan juga Giat Mara. Dan penerima manfaat bagi program ini adalah kita jangkakan seramai 400 orang. Untuk inisiatif kedua, program SKIP, iaitu Skim Bantuan Peralatan Perniagaan, di mana bantuan peralatan perniagaan adalah kita berikan kepada golongan sasar yang melaksanakan ataupun yang menjalankan perniagaan secara home base, yang mana bagi membantu mereka untuk mengembangkan perniagaan. Dan alhamdulillah tahun ini kita terima RM500,000 peruntukan. Sama juga golongannya yang seperti mana WINGS tadi tu, dan golongan sasar kita adalah seramai 180 orang yang kita sasar. InsyaAllah mungkin lebih daripada sasaran yang kita telah tetapkan. Seterusnya untuk program yang ketiga ataupun inisiatif yang ketiga adalah program Perkasa, iaitu Projek Ekonomi Rakyat Kumpulan Sasar. Sebelum ni kita kenali sebagai projek proper. Saya rasa ramai masyarakat dah kenal projek proper, cumanya apa perbezaan tahun yang sebelum ni dengan tahun ini adalah dari segi kumpulan sasar kita, di mana kita perkasakan program ini dengan melibatkan selain daripada B40, belia ataupun
ketua keluarga, kita juga melibatkan OKU dan juga gelandangan. Ini istimewanya projek ini pada tahun inilah, di mana peruntukan yang kita terima iaitu sebanyak RM300,000 dan melibatkan 16 lokasi ataupun projek yang kita akan laksanakan. Dan saya rasa tahun ini adalah yang terbanyaklah projek yang kita akan laksanakan, dan program kita pada tahun ini adalah tanaman. Kita akan fokuskan kepada tanaman cili sentil. Okey, seterusnya bagi inisiatif yang seterusnya adalah program pemula, iaitu skim permulaan perniagaan. Okey, skim permulaan perniagaan ini adalah kita fokuskan kepada golongan belia wanita dan juga lelaki lah, bersama-sama dengan kita, di mana kita ingin membentuk komuniti belia kita ni menjadi kreatif dan juga inovatif serta berdaya saing dalam mengusahakan perniagaan sendirilah. So kita memupuk minat untuk berniaga. Okey, untuk program pemula ni kita telah menerima peruntukan sebanyak RM210,000, yang mana kumpulan asas kita adalah terdiri daripada belia di bawah keluarga B40 dan juga kursus yang kita tawarkan pada tahun ini ada 4 kursus, iaitu sinerika gaya rambut, teknologi motosikal, solekkan dan terapi kecantikan, teknologi penyejuk bekuan dan penyaman udara. 4 kursus ini adalah kursus yang memangnya mendapat demand yang tinggi di kalangan belia. So kita offer kepada mereka untuk menyertai program kita ini, dan program ini adalah kerjasama dengan pihak Giat Mara, di mana mereka akan menjalankan kursus selama 6 bulan secara sepenuh masa. Okey, untuk inisiatif seterusnya adalah program SPEAK, iaitu Sinergi Pemerkasaan NGO Wanita Negeri Johor, di mana SPEAK ini adalah program yang julung kali diadakan yang baru kita adakan pada tahun 2022, di mana program ini adalah untuk mewujudkan jalinan kerjasama antara NGO, agensi kerajaan dan juga masyarakat bagi membincangkan pelbagai isu dan menyelaras fungsi serta aktiviti NGO di negeri Johor. Untuk program ini pertama kali kita adakan, peruntukan yang telah kita terima adalah sebanyak RM250,000, iaitu kita telah mensasarkan seramai 2,000 penyertaan di kalangan 137 NGO wanita di negeri Johor lah, yang di mana kita telah kenal pasti. Dan antara kaedah pelaksanaan kita adalah kita mengadakan sesi town hall sinergi pemerkasaan NGO wanita negeri Johor dan juga program sinergi pemerkasaan NGO bersama wanita di negeri Johor. Okey, seterusnya inisiatif yang seterusnya adalah Pesona Wanita Profesional Johor. Okey, program ini pun adalah program tahun yang kedua, di mana program ini kita cuba memperkaskan program-program khusus untuk wanita profesional untuk bersama-sama dengan kita, di mana kita cuba mengiktiraf sumbangan wanita profesional dalam pelbagai bidang, menggerakkan inisiatif pemerkasaan wanita dan juga untuk menubuhkan think tanker dalam membincangkan khas untuk isu wanita di negeri Johor lah. Saya rasa ini sangat menariklah bagi kita untuk tahun ini. Memang kita fokus pada program ini, dan peruntukan yang kita telah terima adalah sebanyak RM500,000, di mana di bawah program ini kita ada beberapa inisiatif yang kita telah rancang, iaitu penubuhan jawatankuasa penasihat wanita negeri Johor, pembentukan pelan tindakan pemerkasaan wanita negeri Johor, anugerah ikon wanita Johor, pelaksanaan program inisiatif pemerkasaan wanita di bawah sektor lah, di mana di bawah program ini kita ada 6 sektor yang kita telah tetapkan. Jadinya 6 sektor ini nanti dia akan melaksanakan program khas untuk program PWPJ inilah, itu singkatannya. Okey, seterusnya untuk inisiatif yang seterusnya adalah berkaitan dengan program Bangkit OKU, program pembangunan orang kurang upaya, yang memang kita memberikan khusus program untuk orang kurang upaya, yang mana program ini kita rasa kumpulan memang kumpulan rentan yang perlu kita bantulah dan kita perlu santuni, iaitu kursus ini adalah kursus asas kemahiran perniagaan yang memang kita berikan kepada golongan asas ini bagi membantu menjana pendapatan, disebabkan kita tahu apa kekangan-kekangan mereka, dan pelibatan adalah terdiri daripada pelbagai kurang upayanya lah bersama-sama kita. Dan jenis kursus yang kita telah sediakan pada tahun ini adalah kursus pembuatan bukeh dan kotak bunga, kursus pembuatan sushi dan gimbap, kursus pembuatan sabun dan lilin cenderahati, kursus penjenamaan, pembungkusan dan pelabelan, kursus pemasaran digital, seminar realiti alam pekerjaan. Jadinya kursus-kursus yang kita sediakan ni saya rasa demand dia tinggi pada ketika ini. So kita cuba mendekati dengan kursus-kursus yang kita berikan supaya mereka dapat menjual produk-produk mereka berdasarkan kursus yang kita dah sediakan lah. Dan sasaran kita adalah seramai 60 peserta.
bagus kalau kita lihat. Seterusnya. Seterusnya program Air Berkat yang kita kenali sebagai insentif bantu keluarga dan masyarakat, di mana program ini juga adalah inisiatif bagi tahun baru lagi, tahun 2022. Tujuannya adalah bagi meringankan beban golongan sasar kita melalui bantuan ataupun sumbangan yang diberikanlah. Peruntukan yang kita terima sebanyak RM400,000, dan golongan sasar kita adalah daripada golongan berpendapatan rendah B40, wanita berpendapatan rendah, OKU, warga emas, pesakit kronik dan terlantar. Di mana sasaran kita pada tahun ini adalah sampai 800 penerima golongan sasar kita lah. Di mana ini adalah berdasarkan kepada permohonan mereka, iaitu sekiranya mereka mempunyai keperluan dari segi macam contohnya kursi roda, kita cuba berilah ini bagi yang mungkin terlantar ataupun dan sebagainya lah, mengikut keperluan mereka. Yang seterusnya adalah program anak makmur Johor ataupun anak angkat makmur Johor. Program ini juga adalah program tahun ini, maksudnya kita baru saja program baru pada tahun ini, dan juga program ini adalah khusus bagi menyantuni masa depan anak-anak yatim piatu. Anak-anak yatim dan juga anak-anak yatim piatu yang mana kehilangan ibu atau bapa atau ibu bapa atau penjaga. Sejadinya ini disebabkan akibat pandemik COVID-19 lah. Peruntukan kita telah terima sebanyak RM3 juta, dan inisiatif ini adalah merupakan bantuan simpanan pendidikan dan perlindungan insurans, bantuan perbelanjaan harian dan juga program sokongan moral, dan ini kita akan sentiasa beri kepada mereka lah. Dan seterusnya adalah program internet jalur lebar. Program ini adalah program yang sangat menarik saya rasa, dan program ini adalah program tahun 2022 juga baru diperkenalkan, yang mana peruntukan yang kita telah terima adalah sebanyak 1.5 juta. Di mana inisiatif ini menjajakan perkhidmatan kepada golongan B40, yang mana kita cuba menyediakan internet berkelajuan 100 Mbps kepada golongan sasar. So kita memang mengharapkan program ini mendapat sambutan lah, sebab ini adalah satu program galakan kepada masyarakat untuk ada internet di rumah, dan program ini juga adalah merupakan subsidi kerajaan, 50% subsidi diskaun yang kita berikan, iaitu berjumlah RM64.50 daripada harga asalnya ataupun bulanan yang kita perlu bayar, iaitu sebanyak RM129. So walau bagaimanapun program ini untuk subsidi ini hanya kita berikan sebanyak 50% hanya untuk 12 tahun pertama sahaja. Manakala untuk 13 tahun yang berikutnya mereka perlu membayar penuh lah, sebab ini adalah satu program galakan. Itu saja, dan sebenarnya kita mensasarkan juga seramai 1,500 penerima golongan penerima manfaat lah. Sejadinya sebenarnya peluang ini jangan dilepaskan lah bagi saya. Jadi adakah itu ada lagi ke program yang ditambahkan? Ini saya rasa ini saja. Ini saja 10 inisiatif yang kita sediakan lah. Banyak. Ini satu peluang yang cukup baik ditawarkan oleh pihak YPKDT. Okey, setahu ni berapa ramai peserta telah pun menikmati kemudahan disediakan oleh pihak YPKDT, dan siapakah di antara yang telah berjaya dilahirkan daripada pihak YPKDT? Kalau kita nak nyatakan berkaitan tu sebenarnya ramai penerima manfaat daripada YPKDT. Cumanya saya ambil contohlah contoh bagi tahun 2021 hampir 10,000 penerima manfaat yang telah kita salurkan dan mereka bersama-sama dengan kami. Dan contohnya adalah program WINGS, di mana program WINGS iaitu Women's Income Generating Skills Project ini merupakan kursus asas yang mana telah disertai seramai 300 orang. Jadi daripada 300 orang, YPK tidak meninggalkan mereka, dan kami akan sentiasa bersama-sama dengan mereka, iaitu dengan melaksanakan pemantauan. So berdasarkan pemantauan tu kita lihat seramai 212 orang telah mula menjana pendapatan, dan kita nampak mereka walaupun sedikit tapi alhamdulillah, maksudnya pendapatan mereka meningkat. Seterusnya contoh yang kedua adalah webinar pemerkasaan wanita negeri Johor, yang mana untuk webinar pemerkasaan wanita sahaja seramai 1,800 orang mengikuti webinar ini. Sambutan cukup menggalakkan. Alhamdulillah. Okey, ditanya tentang jumlah yang disediakan untuk bantuan grant pada tahun 2022. Berapa banyak tu, Puan? Untuk inisiatif 10 tadi yang saya nyatakan, kita menerima 6.89 juta.
daripada 10 inisiatif dan sebenarnya kita juga mensasarkan hampir 10,000 juga penerima manfaat kita lah. Okey. Jadi kalau tengok pada kelaikan ataupun syarat yang perlu dipatuhi oleh pemohon untuk memohon kemudahan ini macam mana tu Puan? Okey. Untuk program, setiap program dia berbeza. Dia berbeza terma dan syarat dia, kumpulan asasnya ada juga yang berbeza. Okey, so jadinya ia bergantung kepada terma dan syarat program tersebut lah. So jadinya sebenarnya kami juga ingin mengajaklah masyarakat di luar sana untuk bersama-sama kami untuk melayari laman web kami, like dan follow media sosial YPK iaitu Facebook, Instagram, Twitter dan juga untuk mengetahui apa-apa juga info ataupun iklan-iklan berkenaan dengan inisiatif kita dari semasa ke semasa. Ini disebabkan program kita tidak mewar-warkan satu sekali. So jadi dia akan berperingkat lah. So jadi kita minta memang masyarakat untuk sentiasa mengikuti perkembangan ataupun info-info terkini daripada media sosial kita lah. Betul tu. Jadi bagi mereka yang nak mohon bantuan ataupun grant daripada pihak YPKT, macam mana tu? Nak check kat mana ke? Sebenarnya saya maklumkan juga tadi untuk mendapatkan info ataupun bagaimana cara untuk mendapatkan bantuan, boleh terus kepada kita ada 10 daerah 10 daerah dan 10 daerah ni kita ada pejabat YPK di daerah lah. Pejabat YPK di daerah juga akan membantu dan masyarakat boleh mendapatkan maklumat tersebut melalui website kami, Facebook kami, Twitter dan sebagainya untuk mengetahui di mana mungkin lokasi pejabat kami di daerah dan juga info-info secara langsung kepada masyarakat lah. So mereka boleh menyemak dan sentiasa kami juga mengharapkan mereka sentiasa bersama-sama dengan kami. Saya pasti pihak YPKT telah pun kemas kini dari semasa ke semasa. Betul. Kan? Okey, berapa lama permohonan diproses dan bila keputusan diketahui tu Puan? Okey. Ini juga sama, maksudnya setiap program dia berbeza berbeza dari segi kaedah ataupun pelaksanaan ataupun proses setiap permohonan. Tapi kalau ikutkan setiap proses itu tidak memerlukan jangka masa yang lama lah dan sekiranya mereka memenuhi syarat sebagaimana yang telah kita tetapkan dan bagi mereka yang berjaya kita akan terus menghubungi mereka. Pada saya jangka masa tu memang tak perlu risaulah, maksudnya tak lama sebenarnya. Okey, sekiranya permohonan mereka tak penuhi lah. Maksudnya syarat yang ditetapkan tu tak dapat nak ikut. Jadi mungkin ada tak ruang yang akan dipertimbangkan oleh pihak YPKT? YPKT sememangnya memang kita sentiasa membuka ruang dan peluang kepada mereka. Kita tak menyusahkan, insya-Allah lah. Semoga segalanya dipermudahkan dan ada syarat yang juga kita bukan kita longgarkan tapi kita mengikut kesesuaian. Sebenarnya bukan hanya kita terima kertas atau permohonan itu saja dan ada juga sebahagian program yang kita perlu membuat proses lawatan. Sejadinya di situ nanti kita akan nampak maksudnya permohonan mereka ni kita boleh pertimbangkan. Okey, kalau kita lihat adakah mereka yang pernah mohon ni boleh mohon lagi sekali dengan bantuan daripada pihak YPKT? Sebenarnya boleh. Terutama macam bagi program Skip, Wings, maksudnya bantuan kita bukan hanya terhenti di situ. Sekiranya mereka menunjukkan komitmen yang bagus, menunjukkan bukti yang mereka berminat dan terus meneruskan usaha mereka, YPKT akan mempertimbangkan berdasarkan kepada komitmen mereka itulah. Jadi kalau mereka dah pernah ada mohon dengan agensi lain ke jabatan lain, adakah mereka juga layak untuk memohon bantuan kepada pihak YPKT? Sebenarnya untuk ini pada dasarnya kita tak ada masalah untuk mereka memohon kepada kita. Walau bagaimanapun setiap program ataupun bantuan yang kita berikan, kita ada jawatankuasa. Jadinya jawatankuasa tu nanti akan menilai semula setiap permohonan tersebut lah. Okey. Nak tahu juga daripada pihak YPKT buat simakan ataupun penilaian terhadap peserta selepas bantuan grant diberikan dan apakah bentuk tindakan yang akan dikenakan kepada pemohon sekiranya mereka gagal melaksanakan apa yang telah pun disyaratkan. Okey. Sememangnya YPKT kita menekankan kita buat pemantauan. Pemantauan tu memang kita titik beratkan, iaitu pemantauan kita akan bermula selepas 3 bulan contoh mereka menerima peralatan ataupun kursus. Selepas 3 bulan kita akan mula menghubungi mereka. Kita akan buat proses pemantauan dan pemantauan ini akan berlanjutan lah. Kita akan ada tim informasi kita biasanya 3 bulan lah macam tu. So daripada pemantauan tersebut kita akan buat kajian impact secara terus kepada mereka dan kajian impact itu yang kita akan hasilkan lah. Dan ini adalah bukti kita kepada kerajaan bahawa program ataupun program yang diberikan kepada kita ni kita memanfaatkan sepenuhnya dan kumpulan asas kita juga
memanfaatkan sepenuhnya bajet ataupun program yang telah diberikan kepada rakyat. Saya kira banyak sungguh input yang kita dapat daripada pihak YPKDT. Jadi pada mereka berminat di luar sana Puan, bagi mereka nak ketahui lebih lanjut apakah kaedah permohonan yang boleh dibuat ataupun ada alamat ke mereka boleh hadir sendiri ke YPKDT ataupun ada pegawai yang diuruskan ditugaskan untuk menguruskan di sini. Okey. Di Yayasan Pembangunan Keluarga, semua inisiatif kita memang akan kongsikan melalui website kita lah, website rasmi YPKDT, iaitu di www.ypkdt.org.my, ataupun pergi ke like dan follow Yayasan Pembangunan Keluarga melalui Facebook, Instagram, Twitter rasmi YPKDT, dan sebenarnya banyaklah info-info yang kita boleh perolehi dah. Dan selain daripada itu, kita juga sebagaimana saya maklumkan tadi, kita juga ada pejabat YPKDT di daerah. So jadinya tak perlu risau, mungkin tak perlu pergi jauh ke HQ ataupun ke Kota Iskandar. Mereka boleh terus pergi ke daerah. Okey. Nampaknya kita dah kata orang sampai ke penghujung destinasi kita pada hari ini. Cukup jelas terperinci apa yang disampaikan oleh Puan Rozalana binti Misron, iaitu merangkap ketua bahagian dasar dan penyelidikan daripada YPKDT. Terima kasih Puan kerana sudi bersama dalam Sarjana Talk 2022. Saya rasa terkesima sebenarnya melihat antara program-program ataupun inisiatif yang disediakan oleh pihak Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Takzim. Okey, terima kasih Puan kerana sudi bersama. Dan kepada anda, apa pasti jangan lupa terus like, follow, retweet di Facebook, IG, Twitter dan juga TikTok Institut Dato' On. Jangan lupa juga untuk anda share dan tinggalkan komen anda. Saya akhiri untuk hari ini dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.